Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratu Aini binti Nazri, peserta SPHU Batch 12 2023. Hari ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan persiapan yang kita perlu lakukan. Tiap umat Islam yang akan pergi untuk menunaikan haji ataupun umrah perlulah melakukan persiapan secukupnya. Tidak kira sama ada segi persiapan keuangan, pakaian ataupun dokumen. Yang paling penting sekali adalah persiapan rohani. Persiapan rohani atau spiritual adalah persiapan yang paling penting berdasarkan kitab daripada Imam Nawawi, Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah, bermaksud keterangan dalam hal ibadah haji dan umrah. Terdapat 9 persiapan rohani menurut Imam Nawawi. Persiapan pertama iaitu tasyah niat. Daripada Amirul Mukminin Abu Nafs Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawasanya segala amalan ini adalah dengan niat, dan setiap orang mendapat pahala berdasarkan apa yang diniatkan. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, kita perlulah memperbetulkan niat kita sebelum menunaikan umrah dan haji. Dengan menetapkan niat yang betul, iaitu ibadah kita hanya kerana Allah, ini menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan patuhnya kita pada rukun Islam. Persiapan kedua ialah bertaubat. Hukum bertaubat adalah wajib. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, yakni taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir air sungai-sungai di bawahnya. Sebaiknya kita perlulah bertaubat sebelum kita melaksanakan ibadah umrah dan haji. Sebagai seorang umat Islam, kita perlu tahu jenis-jenis dosa yang perlu kita hindarkan. Dosa dari segi meninggalkan amalan yang wajib, iaitu suruhan yang wajib dilakukan oleh Allah, ataupun melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Cara melakukan taubat dengan betul adalah dengan meminta ampun bersungguh-sungguh, rasa menyesal kerana meninggalkan suruhan dan melanggar larangannya, dan berazam untuk tidak melakukan kesilapan itu lagi. Persiapan ketiga adalah mendapat redha ibu dan ayah. Kita selalu dengar orang berkata ataupun kata-kata redha Allah berada dalam redha ibu dan bapa. Jadi kita haruslah berbuat baik dan mendapat restu dan keizinan daripada mereka sebelum kita melakukan ibadah umrah dan haji. Terdapat beberapa golongan ibu dan bapa yang perlu kita minta izin dan mendapat keredaan mereka. Golongan yang pertama adalah ibu bapa kandung. Kedua, ibu bapa mertua. Ketiga, ibu susuan. Keempat, ibu angkat. Dan kelima, ibu tiri. Sebagai seorang anak, kita perlulah menjaga hak-hak ibu bapa kita, iaitu berbakti kepada ibu bapa dengan membalas jasa mereka, peka terhadap keperluan ibu dan bapa, iaitu sebelum kita menunaikan haji dan umrah, dan kita harus bertindak menyenangkan hati mereka.
dengan tidak melakukan perkara yang mereka larang asalkan berdasarkan landasan syariah yang betul dan menjaga maruah mereka. Bagi mendapatkan keredaan ibu dan bapa, sebelum kita pergi umrah atau menjalani ibadah haji, kita perlulah menziarahi mereka, menyantuni mereka untuk mendapatkan keizinan supaya mereka redha dengan perjalanan yang kita akan tempuhi. Sekiranya ibu dan bapa kita sudah tiada, ziarahlah kubur mereka agar mereka sana tahu yang kita akan menunaikan haji dan umrah. Persiapan rohani yang keempat iaitu menyediakan bekalan yang halal. Kita wajib menggunakan wang yang halal. Ini kerana setiap ibadah yang kita lakukan hendaklah dilakukan berdasarkan syariah Islam yang betul. Sekiranya kita terlanjur menggunakan duit haram, haruslah kita cepat-cepat bertaubat. Dan kita sepatutnya menghindarkan diri dari menggunakan wang yang haram. Persiapan kelima iaitu menyelesaikan semua hutang piutang. Jenis hutang yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, hutang untuk menyelesaikan hutang. Yang kedua, hutang kepada orang lain tetapi menggunakan duit itu untuk melakukan ibadah umrah. Terdapat beberapa fahaman yang boleh diterima dan harus dengan bersyarat. Jenis hutang pertama iaitu mampu bayar balik. Contohnya, sekiranya ada institusi keuangan seperti bank atau institusi keuangan lain yang memberi pinjaman Islamik yang tidak membenarkan unsur riba, dan pinjaman itu haruslah dilakukan menurut syarak. Yang ini diharuskan. Yang jenis hutang kedua, jika jenis hutang itu berjadual, terutamanya institusi keuangan seperti bank, dan ada duit lebihan, itu dibenarkan untuk berhutang. Hutang peribadi itu kepada individu tidak dibenarkan sama sekali. Sekiranya ada, selesaikan dahulu hutang dari individu itu. Persiapan keenam iaitu mencari teman. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 2, hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Di sini menunjukkan yang dengan adanya teman, kita dapat saling bantu-membantu dan juga saling mengingati antara satu sama lain sekiranya ada yang terlupa. Kita juga boleh tegur-menegur sekiranya ada kesalahan yang dilakukan sepanjang perjalanan umrah dan haji. Persiapan ketujuh iaitu menyediakan bekal perjalanan melebihi keperluan. Hal ini perlu terutama sekali dari segi keuangan, yang mana sekiranya ada tuntutan yang diperlukan seperti untuk bersedekah, infak kepada orang miskin, dan juga sekiranya menemui orang-orang yang perlu dibantu dalam perjalanan, bekalan lebihan ini dapat membantu mereka. Dan sekiranya ada perlu terkena dam, bekalan lebihan inilah dapat membantu para jemaah. Persiapan rohani yang ke-8 iaitu membuat wasiat. Membuat wasiat ini penting kerana
ajal dan maut kita semuanya berdasarkan ketentuan Allah. Jadi dengan adanya wasiat ni, kita dapat memudahkan urusan waris-waris kita sekiranya ajal kita sudah sampai. Memang tidak mendoakan, tetapi persediaan awal. Seelok-eloknya 6 bulan sebelum perjalanan memulakan umrah, wasiat itu sudah pun dibuat. Dari segi pelaksanaan hibah, wakaf dan juga zakat, perlu juga disediakan ataupun diselesaikan dahulu sebelum melakukan umrah. Hal ini juga penting untuk mengelakkan ada salah faham sekiranya pewaris tidak mendapat faraid selepas kematian nanti. Persiapan yang ke-9 iaitu persiapan untuk mengamalkan zikir-zikir dan doa sepanjang perjalanan. Zikir dan doa ni boleh dimulakan sekarang sebelum melakukan umrah dan haji. Ini kerana zikir-zikir ini akan melapangkan urusan dan memudahkan perjalanan setiap jemaah. Fadilat zikir ni banyak. Ini menambah baikkan amalan seharian kita. Doa-doa lazim juga kita perlu biasakan bermula daripada sekarang, supaya nanti setiap perbuatan yang kita lakukan di sana insya-Allah akan mendapat keberkatan. Semoga perkongsian hari ini membuka pandangan dan minda para haji dan umrah agar menyadari dan mengetahui tentang pentingnya persediaan ataupun persiapan rohani, supaya mereka semua ataupun kita semua dapat bersedia dengan lebih awal. Sekian sahaja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.